Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Gaspirasi musim yang kedua. Di mana saja anda berada, saya Ghazali Zawawi sentiasa mengharapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Gaspirasi musim yang kedua, pastinya kami bawakan cerita yang lebih dekat di hati komuniti dan masyarakat. Sebelum ini, kami pernah bawakan cerita mengenai hiburan bersama dengan pemain muzik sapik terkenal Malaysia dan penyanyi tempatan. Juga bersempena dengan Hari Sarawak, kita ada bawakan kisah kepimpinan bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg. Juga baru-baru ini cerita mengenai perjuangan seorang cancer fighter. Kali ini penonton di rumah, ni nak habaq-habaq ini. Apabila kita bercakap mengenai wanita yang kuat tak pernah play victim, tak pernah menjadikan diri mereka nampak sebagai seorang mangsa, tetapi mereka terus berdiri kukuh dan teguh serta mereka percaya bahawa kegagalan boleh diatasi dengan kejayaan. Jadi, siapakah tetamu Gaspirasi untuk episod kali ini? Apa kata kita saksikan VT ini? Menurut pengasas Girls Who Code, Reshma Saujani, dalam program TED Talk, kalau kita lihat dengan kewujudan lambakan media sosial pada hari ini, golongan remaja perempuan dan wanita, mereka diajar untuk menjadi seorang yang perfect, seorang yang sempurna. Tapi mereka melupakan aspek keberanian, berani ambil risiko, sukakan cabaran dan atasi cabaran tersebut dengan kejayaan. Sebab itu, Gaspirasi pada kali ini, kita bersama dengan Dato' Emma Ibrahim. Assalamualaikum. Hai Dato'. Hi, thank you guys for inviting me. Thank you so much for coming. Kalau boleh Dato' kongsikan mungkin kepada penonton-penonton kita pada malam ini, apa yang membuatkan Dato' sudi untuk berkongsi kisah inspirasi Dato' di Gaspirasi pada kali ini? Okay, bila Gas punya group datang, when I received the invitation, I rasa, this is the time for me to share whatever they want to ask me, apa saja pasal diri I untuk business, whatever, about wanita dan sebagainya. Jadi Dato' tak sabar nak berkongsi kepada kita pelbagai aspek, bukan sahaja dari segi keusahawanan, perniagaan, tetapi bagaimana wanita itu perlu sentiasa nampak yakin, image branding dan sebagainya. Ya, jadi betul. Kalau kita lihat Dato' Emma pada hari ini, kacak nak, cantik nak. Orang bulaknya setiap hari lah nak kacak. Baik di rumah kah, dan kata Dato' Emma nak pergi supermarket beli groceries pun mesti kacak. Mesti kacak. Dato', ia perwatakan ataupun sisi Dato' yang selalu penonton anggar. Okey. Tapi bagi mereka yang mungkin belum mengenali Dato', perwatakan ataupun sisi berbeza Dato', habis dia kerja, habis dia uruskan bisnes dan sebagainya, balik ke rumah, siapakah Dato' Emma Ibrahim? Saya adalah seorang wanita yang amat menitik berat tentang anak-anak, tentang ibu dan ayah saya yang tinggal bersama saya, dan saya suka memasak sebenarnya. Saya suka membuat kerja-kerja rumah. Balik je kat rumah mesti I did everything at home. So I masak, I buat everything. Walaupun ada bibi, I ada 2 orang bibi, tapi still tolong bibi-bibi I buat kerja. Jadi macam mana dengan kata-kata orang di luar sana, lah wanita yang berkejaya ni yang punya perniagaan yang gah, hidup mewah dan sebagainya, mereka tak masuk dapur. Itu salah. Kan? Salah, totally salah bagi I. Sebab I jenis wanita yang kalau I balik rumah, I tahu tanggungjawab I sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dan I kena membuat kerja wanita apa yang perempuan-perempuan kena buat di rumah. Dan itulah sebenarnya yang membuatkan golongan wanita ni adalah wanita yang cantik, mempunyai budi pekerti yang menawan, menjalankan tanggungjawab tu, balancing antara kerja dan
hal-hal di rumah. Baik, kalau kita bercakap mengenai bisnes yang diceburi oleh Datuk pada sekitar tahun 2005, difahamkan Datuk Emma pernah berkhidmat sebagai seorang financial advisor, lepas tu menjadi managing director bersama dengan GP Ocean, sebuah syarikat minyak dan gas base di Singapura tapi ada cawangan di KL. Namun pada tahun 2005, Datuk Emma menceburi bidang perniagaan. Jadi kita nak tahu the journey before you made up your mind to start your own business, Datuk. Okey. Sebenarnya perjalanan hidup saya sebenarnya seorang yang terlalu banyak mengimpikan kejayaan-kejayaan. Bila saya bekerja di bank, saya tak tengok bekerja di sebuah bank itu sebagai I will be there a banker forever. Bukan. Saya bila saya tengok semua businesswoman, businessman yang berjaya pergi bank and duit ke bank, saya selalu bermimpi satu hari aku akan buat seperti apa yang diorang buat. Aku mesti berjaya dalam perniagaan. That's where I started. Lepas bekerja dengan bank, saya di-invite oleh seorang rakan untuk menjadi seorang CEO di syarikat minyak. Jadi saya menerima dengan hati yang berani. Sebenarnya saya bukan not my passion doing oil and gas. Tapi dari situ saya ada terfikir juga. Lepas dunia perbankan masuk ke syarikat minyak dan gas, what happened, Datuk? Apa yang membuatkan Datuk berani menceburi bidang yang berbeza? I want something new. I want a challenge. I'm a woman who love challenges. Sebab kalau kita tak going through all the challenges, to me you cannot be successful. There must be something that triggered you to be somebody one day. Sebab itu kita bawakan Datuk Emma dalam Gaspirasi. Sabar jap, kita akan ceritakan kejayaan demi kejayaan yang telah dikecapi oleh Datuk Emma Ibrahim. Okey, breaking into the footwear industry might not be an easy feat. Jadi Datuk Emma, kenapa footwear industry? Dan kalau boleh diceritakan, apakah differentiator Red Profile Sdn Bhd berbanding dengan jenama-jenama kasut yang lain? Okey, sebenarnya saya membuat something yang saya suka. Saya amat meminati kasut sejak bekerja di bank. I love fashion, you know. Sebab saya suka pakai high heel and I see men wearing all those kind of shoes. Memang I minat. So bila masa tu I nak balik, I terpaksa balik Kuching sebab anak-anak I kat Kuching kan. So my late husband masa tu dia suruh I do something like business. So what business that I want to do is depending on what I want. So I said I love shoes. So because of I said I love shoes, he said do an shoe business. So I take that as a challenge. Buat stilito, bukan sahaja designing it, but also constructing it. Pernah pergi sampai ke New York sana untuk belajar mengenai kasut. Manakan tidak, saya kira kita boleh gelar beliau sebagai shoe expert kan. Jadi tapi bila masuk ke bidang bisnes ni, cabaran dia berbeza, Datuk Emma. Maksudnya kalau sebelum ini mungkin orang katakan gaji ada setiap bulan, tak perlu risau. Bila bisnes ni modal satu besar, lepas tu nak hadap mungkin ada kerugian dan sebagainya. Bagaimana Datuk Emma merasakan bahawa itu bukan cabaran, itu bukan halangan, tapi itu adalah potensi dan peluang? Actually guys, to be honest, it's not an easy thing from the very beginning. Bukan mudah nak berjaya sebenarnya. Kita orang, I went through all the failures, financial strain, which I need to have money to buy all those ladders semua kan. It's not an easy thing. The first 2 years, it's not an easy journey for me. We finish our money, my savings, everything. But bila you nak minta bank punya loan, it's not easy. Bank tak bagi you sebab you, who are you? You baru buka business kan. From there, we sell whatever we have. I took all my saving out just to get all the money for me to start up. So finally, bila kita dah suka sangat nak buat tu, inspirasi datang and you dah dengar dari SME Bank semua nak tolong bagi grant semua. I dapat grant, I tak menafikan. Bank bagi I SME Bank bagi I grant. So dari situ titik permulaan. I promote my shoe. Lama-lama tu bila government dah tengok my shoe, okay, very good. So diorang pun start to order Shell, government bodies. Masa tu semua Peli, semua ambil daripada company Red Profile. Minat kasut kan Datuk Emma? Kalau boleh dikongsikan kepada penonton, berapa pasang kasut yang Datuk Emma ada setakat ni?
Oh no, I have too many pairs of shoes. Berapa banyak? Banyak, more than 100 pairs of shoes I have. More than 100 pairs? Kalau it's reach 100, I give to the donation. I sell and I bagi duit to charity. Cakap pasal charity, beliau juga merupakan penaung kepada sebuah persatuan amal kebajikan. Tapi selepas ni kita nak sentuh. Sebenarnya kita nak berehat, tapi kita nak tanya dulu kepada Dato' Emma. Bila bercakap mengenai bidang perniagaan ini, konsistensi itu kena ada. Takkan mula-mula tu je okey, lepas tu dah kita tak boleh survive kan? China, negara pengeluar macam kasut, lepas tu senang nak jual online, harga murah. Betul. Macam mana nak bersaing tu, Dato' Emma? Nak bersaing tu bukan perkara yang mudah, guys. You know, kita kena kuat. As a woman, kita kena kuat. Kita kena aku mesti jalankan. Aku mesti jalankan promoting, tak malu pergi office, naik turun office Putrajaya. You did all that? I did all that myself. Dan pergi, tapi bila orang dah tengok you ni macam konsisten sangat, why you want to sell your shoe? Mesti orang ingat, oh, I think must be this lady must be very determined, you know. So lama-lama dia orang dah lali tengok you, oh okay, we allow them, macam tu. Bukan tak pernah kasut kita kena condemn, guys. Selalu pernah sampai ada orang kata kasut I pakai kulit babi pun ada. Okay. Yes, I gone through that. But we send to the lab and to prove to them that we are not using that. Serba sedikit, kalau kita tak pandai nak manage all the comments, ia boleh menjejaskan perniagaan kita tahu. Okey, dan sebelum kita minta rehat, satu lagi soalan, adakah kolaborasi ataupun merancang untuk mengadakan kerjasama dengan negara macam Arab Saudi dan sebagainya dalam Red Profile Sdn Bhd? We did supply to Saudi, actually, Saudi, Indonesia, and we also made a shoe for one of the Australian brand that time. Okey. Selepas ini, kita akan tanya Dato' Emma macam mana beliau menguruskan persepsi negatif daripada pesaing ataupun mereka yang mungkin mempunyai, orang kata, perasaan yang kurang senang dengan Dato' Emma dan sebagainya. Jangan jadikan ia sebagai penghalang, tapi motivasi untuk terus kita ke puncak. Semuanya dalam Gaspirasi bersama dengan Dato' Emma Ibrahim. Jangan ke mana-mana. Jangan kejar kesempurnaan, because tak ada seorang pun yang sempurna dalam dunia ini bagi saya. Study the market and state your goals. That is the most important thing, and just do it. Transisi tetamu kita, Dato' Emma Ibrahim, daripada dunia korporat kepada dunia bisnes, saya kira bukan satu perkara yang mudah. Pastinya pelbagai cabaran dilalui oleh beliau, dan kata Dato' Emma, the corporate world was not challenging enough. Dan apabila kita bercakap mengenai transisi daripada dunia korporat kepada dunia bisnes, pastinya orang kata ia merupakan satu cabaran, satu risiko yang perlu berani kita ambil, dan insya-Allah apabila kita committed melakukannya, kejayaan pasti menjadi milik kita. Kerana pada awal dahulu kalau kita imbau kembali, pernah Dato' Emma hanya mempunyai kilang di Kuching sahaja. Betul. Lepas tu staff lebih kurang 10 orang je. Macam mana Dato' Emma berjaya mengatasi segala cabaran pada awal permulaan perniagaan ini dan keep it consistent sehingga sekarang? Guys, as what I said, hard work and honesty. Kita kena jaga, bagi saya, menjaga staff is not an easy thing, tapi I jaga kebajikan staff I semua. And whatever bila diorang macam ada problem, they will come and see me. I'm not going to ask them to see other people. So they will come straight to me or they text me. I will try to solve their problem. Dato' Emma sendiri yang menghampiri mereka, approach all your staff. Kalau ada masalah, bagi tahu Dato' Emma. Dan bagaimana Dato' Emma melihat bahawa kesetiaan staf ini kepada syarikat Dato' Emma juga satu perkara yang penting. Apa yang dilakukan oleh Dato' Emma kepada mereka supaya mungkin boleh diikuti oleh usahawan-usahawan di luar sana? Guys, diorang sangat setia. My staff tak pernah ada yang kerja pendek-pendek dengan I. So most of them dari 2005 I buat start the companies until now they're still with me. Most of my staff, because diorang macam maybe according to them
I heard also they're talking outside, oh she's good, she take care of us very well, macam tu. Kalau I pernah bagi staff I 10 bulan bonus tau. Bila I, 10 months. 10 months bonus because of I'm doing good that couple of years. Kan, apabila staff kita committed melakukan kerja, hasilnya nampak. Dan Dato' Emma sebagai seorang orang kata orang kuat di sebalik kejayaan Red Profile Sdn Bhd ini pastinya berasa bangga dengan segala kejayaan ini. Dan Dato' Emma, apabila kita melihat kepada pandemik COVID-19 yang dilanda oleh seluruh dunia sekarang ini, saya percaya tak ada mana-mana pihak, individu ataupun kumpulan organisasi yang terkecuali daripada terkena tempias kan. Apa alternatif yang diambil oleh Dato' Emma? Okay, whoever saying that I'm making profit at this moment of time is a lie. Everybody try to sustain, okay? So, semua orang nak sustain sebab nak menjaga business whatever you have now, so that we can move forward and kita boleh bertahan sehingga after COVID ni. Macam myself, kita orang try to find other alternative guys. Macam kita sekarang kita involve in Hit and Eat. Kita orang ada ready food yang dalam paket where people boleh beli dekat Shopee. Kita orang letak kat situ kat headquarters kat KL. And I'm also into health food, like something for the skin. And most of my stuff I hantar training online sekarang. Sebab I know now it's a trend for you to sell online. So my staff sekarang tengah undergoing training to do things online. Dan kemahiran yang ada pada mereka inilah yang sangat berharga saya kira. Tak salah untuk kita melabur untuk training dan sebagainya. Kerana dunia hari kata orang hasilnya yang penting. Betul. Dato' Emma, apabila kita menguruskan persepsi orang kan, tak kisahlah persepsi terhadap organisasi kita ke, terhadap diri kita sendiri ke, macam Dato' Emma katakan tadi, ada setengah pihak yang mengatakan bahawa kulit kasutnya diperbuat daripada kulit khinzir dan sebagainya. How do you manage all the perceptions and turns it into motivation? To me, diorang ni kalau diorang mengomen tu, to me diorang mungkin tak peka dengan apa yang you buat, you know. So whatever negativity, either they are talking about me, you know, or she looks social or whatever on the social media kan. So to me, I couldn't care less. To me, because diorang tak mengenali siapa saya, so they will say based on what they see on the social media, what they hear from people outside, macam tu guys. Takkanlah kita nak portraykan, tunjukkan perkara-perkara yang sedia di social media. Kan mesti kita nak tunjukkan kebahagiaan, motivasi, inspirasi kepada mereka yang menontonnya. Namun kata orang, ada juga orang berpendapat bahawa social media ini membawa kepada satu budaya yang mana perfect ataupun kesempurnaan itu menjadi satu perkara yang dititik beratkan terutamanya oleh golongan wanita di luar sana. Bagi Dato' Emma, mengapa bahayanya untuk kita mengejar kesempurnaan semata-mata? Jangan kejar kesempurnaan, because tak ada seorang pun yang sempurna dalam dunia ini bagi saya. You know, itu betul kan guys? Tak ada orang pun sempurna. Kita ada kekurangan. Setiap orang ada kekurangannya sendiri. So kita kena perbetulkan kekurangan yang ada dalam diri kita untuk berjaya. Perbetulkan kekurangan yang ada pada diri kita untuk berjaya. Jangan takut ambil risiko. Macam Dato' Emma, transisi daripada dunia korporat kepada dunia perniagaan, saya kira bukan satu perkara yang mudah, tetapi beliau mampu melakukannya. Selepas ini, kita nak selami apakah tips kecantikan Dato' Emma dan bagaimana beliau menguruskan keluarga selepas pemergian arwah suami semuanya. Gaspirasi musim yang kedua. Sporting habis, and dia tak control my life. Whatever I do is up to me. Bila kita well dressed up, kita akan sentiasa nampak yakin di hadapan halayak. Dan jujur saya katakan, apabila kita set lokasi penggambaran di The Waterfront Hotel ni kan, masuk je Dato' Emma Ibrahim dekat set ni, auranya memang dapat dirasai. She's there, we know that she's there, we can feel her presence dan itu tidak semestinya dimiliki oleh semua orang.
Wanita yang berusia 50-51 tahun ini aktif juga dalam aktiviti-aktiviti sukan ekstrim dan sebagainya. Tips kesihatan dan kecantikan Dato' Emma. Oh, saya suka berjogging. Pagi-pagi, every day, pukul 6. Kalau kat KL, lambat sikit. 5.30 kat sini, 5.30 I dah bangun dah. I tak bangun lewat. I tak pernah bangun lewat. So, I akan jogging. I do jogging, mendaki bukit, kickboxing, semua I buat. Wow, Haris dengan Daniel ikut? Tak. Dia pernah ikut saya pergi mendaki bukit, diorang pergi half sahaja dan diorang dah turun. Seriously? I going up until to the top. Jangan cari alasan walaupun kita sibuk bekerja dan sebagainya, kita kena cari masa juga untuk jaga kesihatan kita. Baik, ini bukan konspirasi kalau kita tak selami kisah kehidupan tetamu kita. Dato' Emma, selepas pemergian arwah suami iaitu Allahyarham Dato' Haji Muhammad Zainuddin Dawi, macam mana Dato' Emma nak menguruskan masa tu dan tanggungjawab nak dibahagikan antara kerja dan keluarga? Sebab Dato' Emma merupakan ibu kepada 4 orang anak dan di kesempatan ini kita nak ucapkan tahniah juga kerana baru-baru ini baru menimang cucu yang pertama. Tahniah Dato' Emma. Apa nama cucu yang pertama tu? Nardin. Tahniah. Thank you so Jadi much. Dato' Emma, how do you manage your time, Dato'? Okay. Selepas pemergian arwah, life is not as easy as before. I kena jaga semua anak-anak 4 orang, luckily anak-anak I 3 orang, yang 2 orang dah graduate. Haris baru je graduate daripada US and 2 orang dari UK kan. So ada terkesan lah lepas pemergian arwah, saya tak ada tempat untuk nak mengadu whenever I feel like so stressful kerja kan. Tapi I take that as a challenge. He also, Allahyarham, suka challenge I. You have to work hard, dia cakap, for your own self, not for others. So I always thinking of that one, that words. Until now, I always thinking, whenever I feel down, I always thinking of whatever words he said about to challenge me. He loved to challenge me in whatever things, whenever I feel give up. Kita tahu Dato' Emma adalah seorang wanita yang kuat, yang tabah. Kejayaan demi kejayaan telah pun dikecapi oleh Dato' Emma, itu kita tahu. Tapi pernah tak bila rasa down tu, rasa macam tak menang tangan, ada tak rasa macam alangkah baiknya kalau arwah ada di sini bersama dengan Dato' Emma? Of course, guys. You know, somebody that I really love. Somebody is too sporting. Boleh ceritakan Nobody can replace perwatakan him. arwah Dato' Emma? Arwah adalah seorang yang sangat sporting. Arwah adalah seorang yang sangat cheerful and baik hati to semua anak-anak, sporting habis, and dia tak control my life. Whatever I do is up to me. Just embrace your life. It's okay. I want to go holiday with my friends as long as I go back and I check on him. As long as when he call me, I answer. That's it. He's the best ever person in my life. Saya kira arwah juga sekarang berasa bangga dengan seorang ibu, seorang wanita yang berjaya ini kerana selain menguruskan anak-anak dengan jayanya, juga perniagaan beliau hari demi hari sentiasa mencapai kejayaan demi kejayaan. Dan kalau bolehlah, sekiranya arwah masih lagi berada bersama dengan kita pada hari ini, apa satu perkara yang Dato' Emma rasa macam nak sampaikan kepada arwah? So I will be proud to tell him, darling, all the kids has been very, very good and they are all well behaved. I'm really proud of them. Perkara yang paling membanggakan setakat ini, Dato' Emma telah melayari pelbagai pencapaian kan sepanjang 52 tahun ini. Apa perkara yang paling membanggakan yang bukan sahaja Dato' Emma kecapi tetapi keluarga Dato' Emma juga rasai? Apa perkara yang paling membanggakan bagi Dato' Emma setakat ini? Kebahagiaan. We are all a happy family. We have whatever we want, and kita orang tak pernah bergaduh. Kita orang tak pernah berselisih faham. We love each other like very close to each other. Kemewahan itu adalah satu perkara yang diidamkan oleh semua orang, tak dinafikan. Namun bagaimana Dato' Emma memastikan bahawa segala kemewahan ini tidak menjadi tiket dan lampu hijau untuk anak-anak leka dengan kemewahan dan mengabaikan pelajaran? Tidak sama sekali. My kids, kalau you interview anak-anak I'm very strict. I'm a very strict mommy. If they say this, no. What? Semua akan ada reason. When they want to repay me, I don't have enough money. No.
work hard for it. I always like that. I'm very, very strict towards my children, especially kalau yang belajar, mesti belajar betul-betul. Kalau if they achieve something that I think, that's not good enough, I macam tu. I challenge them. Dan Hari juga pernah bagi tahu dekat saya. Katanya mak saya ni she's not that strict but she's firm katanya. Dan kalau dia nak handbag tu dia mesti dapat. Kita cakap mengenai fashion. Yeah, fashion is crazy. Who's your favorite local or international fashion designer? I love Hermes, of course. Prada, Gucci, Fendi, Chanel. Kalau local? Local, I like Michael Ong. I pakai banyak Yakuta, all this kind of thing dah sekarang. Banyak I pakai yang local Sarawak pun I banyak pakai. And yang local like Michael Ong, Fizzy Wu, and Albert King, you know. I dah pakai. Self reward dan apabila kita well dressed up, ini yang menampakkan kita sentiasa berkeyakinan, sentiasa memberi tauladan dan inspirasi kepada wanita-wanita dan orang ramai di luar sana. Bila bercakap mengenai personality ataupun image branding, ada tak mempunyai perancangan untuk memperluaskan image consultancy di Sarawak mungkin? Ya, insyaAllah. I dah ada collaborate dengan one lady nak buat training for buat anything like yang government, yang kalau government ada untuk nak hantar ibu-ibu dalam bidang menjahit, bidang fashion, tak juga fashion, I'm not talking about fashion, untuk keterampilan, I will do that. Dan itulah orang kata apabila kita punyai semangat dalam sesuatu perkara tu, seperti contoh Dato' Emma sukakan kasut. Sebab itu adanya Red Profile Sdn Bhd. Dan pastinya selepas ini anda jangan terlepas untuk blog yang terakhir sebab kita nak tanya Dato' Emma soalan penting. Apa prinsip hidup yang beliau pegang sepanjang beliau melayari kejayaan demi kejayaan yang telah dikecapi oleh beliau setakat ini, untuk dikongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, blog terakhir selepas ini, Gaspirasi. Do it with full of energy, bekerja keras, jangan give up. The most important thing, jangan give up. That's it. Macam saya katakan pada blog yang sebelum ini, bila kita cakap mengenai golongan wanita ini, Dato' Emma, mereka kebanyakannya mempunyai stigma untuk kejarkan kesempurnaan. Betul. Dan ini membunuh sebenarnya kerana mereka tidak akan menjadi diri mereka sendiri. Just be yourself and just do things that what makes you happy. Bagi Dato' Emma sendiri macam mana? Yes, always stick to this. Be yourself. Don't bother what people say. Be yourself and be honest. Honesty is very important. Honesty is very important. Very Apabila important. kita genuine melakukan sesuatu perkara, jalannya sentiasa terbuka InsyaAllah. untuk kita berjaya. Dan Dato' Emma, apabila ialah social media, hidup Dato' Emma yang selalu mempunyai aktiviti bersama dengan rakan-rakan dan sebagainya, pasti mungkin ada kata-kata yang kurang senang daripada orang sekeliling, dan saya pasti secara jujurnya penonton di rumah ada juga mengalami perkara yang sama kan? Macam mana Dato' Emma manage this? Like how you ignore overcome, this and stay positive? I always stay positive. That's why I said, to me kalau orang nak, oh she's social, sexy, all that's me. That's me. So kalau orang nak judge kita, dia orang tak tahu siapa kita. Dia orang cuma tengok di social media. Kalau dia selami, dia jadi berkawan dengan kita, surely dia akan bertukar. Oh, she's different. Macam tu. Saya kira di sebalik kita judge orang berdasarkan personality dan sebagainya, lebih baik untuk kita nilai kejayaan yang telah beliau kecapi dan ambil inspirasi, jadikan teladan, yang kurang senang tu jadikan sebagai pengajaran lah kan. Okey Dato' Emma, apabila kita berbicara mengenai kehidupan yang pastinya ada ups and downs, bila Dato' Emma rasa down kan, apa yang Dato' Emma lakukan selalunya to heal yourself? To heal myself, I bawa mengaji just. I look. To be honest, I was speechless just now. Tapi ini adalah sisi Dato' Emma yang mungkin orang di luar sana tak tahu. I bawa mengaji kan, I akan mengaji semalam-malaman.
Your favorite surah? Al-Ikhlas. Oh my God. So akan mengaji, bahkan mengaji towards the end of yang Quran 30 juzuk tu, semua juz terakhir I akan ngaji tu. That will make me tenang. Benar Dato' Emma. Saya kira jangan kita ni pandai menilai orang sekadar permukaan sahaja. Ya, social media memang banyak kebahagiaan, kesempurnaan yang kita saksikan, tapi di sebalik kejayaan itu, pelbagai cabaran yang berjaya mereka atasi, itu yang paling penting untuk kita jadikan sebagai pengajaran. Betul. Dato' Emma, sebelum kita nak berhenti berehat ni, mungkin ramai yang nak tahu hobi Dato' Emma. Apa yang Dato' Emma selalu buat masa lapang? Hadis dah cakap, Dato' Emma suka horse riding. Yes, my favourite. Every morning, kat Kuching tak ada horse riding lah guys. Kat KL setiap pagi, that's why I said I woke up early. I either pergi horse riding, pukul 6 pagi, 6.30 I dah kat horse range. I memang suka horse riding. And I can do anything with the horse. Kita tanya-tanyalah. Okey, satu hari kadang-kadang kita rasa 24 jam tu tak cukup. Si cukup kata orang, si terkabin nak mula kerja, balik rumah kita kepak, bangun pagi kadang-kadang kita dah overwork malam ni bangun akhir dan sebagainya. Okey, kalau tadi kita tanya how do you manage your time with family and works kan? Kalau rutin harian Dato' Emma, how you manage your time supaya semua aktiviti dan rutin tu berjalan dengan lancar? Ada PA? Ada PA? Senang. Ada 2 orang PA. Okay. So they remind me, but sometimes I remind my PA. Because sometimes my schedule is too full until they don't know what I want to do. So macam itulah, I put in the phone. Senanglah ada PA. Okey, itu senanglah. Itu satu perkara yang berbeza lah. Tadi kita ada tanya mengenai tips kecantikan, tips untuk kita menjaga keterampilan diri, personal image, branding dan sebagainya. Namun kepada wanita di luar sana yang mungkin kurang bernasib baik Dato' Emma, yang kurang berkemampuan, yang mungkin rasa macam nak bersiap pun dah tak ada tujuan dah. Pesanan Dato' Emma kepada mereka? Don't give up. Just get yourself dressed and berpakaian cantik. Tak semestinya pakai makeup mahal, guys. Sekarang makeup murah-murah je. Tak ada mahal pun. Yang online few dollars je, few ringgit je. Tinggal nak tak nak je kan nak tak sebenarnya. nak je. Sometimes they don't have to put semua makeup, guys. They just can put lipstick. You know, it's nice already. They will look good. Kan, yang penting kita sendiri kena ada disiplin, kena lihat bahawa apa yang kita lakukan membawa imej keluarga kita, membawa imej suami, membawa imej anak-anak, dan kita kena sentiasa kelihatan positif di depan semua orang, barulah orang menyanjungi, menghormati, dan apa yang paling penting, percaya akan potensi kita. Pesanan Dato' Emma kepada mereka di luar sana, terutamanya golongan usahawan, terutamanya mereka yang baru nak start bisnes ni, apa pesanan Dato' Emma? Okay, do it with full of energy, bekerja keras, jangan give up. The most important thing, jangan give up. That's it. Jangan give up. Terus kuat semangat menempuhi segala cabaran. Percayalah. Percaya pada diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri. Yeah. Don't bother. Don't bother what people say. No. Ingat hasil tak akan pernah mengkhianati usaha yang telah kita lakukan selama ini. Percayalah semuanya akan menjadi mudah sekiranya kita jujur, sekiranya kita genuine dalam melakukan segala usaha kita untuk mencapai kejayaan. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Dato' Emma Ibrahim yang telah mencapai pelbagai kejayaan melalui perniagaan beliau. Antaranya kalau boleh saya sebutkan Asia Top Business Award 2016, Asia Pacific Entrepreneurship Award 2016, Usahawan Ikon Carnival, Usahawan Desa Sarawak 2016 dan banyak lagi. Namun apa yang paling penting, sepanjang 45 minit kita bersiaran, itulah Gaspirasi. Bukan sahaja kejayaan dalam dunia korporat, dunia perniagaan, tips kecantikan dah kita kongsikan. Lepas tu tips kesihatan, tips macam mana nak bahagikan masa bersama keluarga dan anak-anak. Akhir sekali kita nak tanya, sekiranya lah COVID-19 ni dah reda, negara mana paling pertama yang ingin nak pergi sekali? I go back to London. Bawa Isaac balik. So Isaac have to see the doctor. Dia kan special child, ADHD. Dia punya doktor is dekat UK. Ubat tak dekat sini. So I have to go back to get the ubat for him. Okay. Inilah perkatakan Dato' Emma. Kalau anda belum mengenali beliau, mula-mula mesti rasa macam garang kot. Tapi percayalah, bila kita kenal seseorang tu dengan lebih dekat kan, kita akan dapat lihat perwatakan mereka yang beri kita inspirasi. Kita pula gunakan motivasi itu untuk jadikan sebagai panduan hidup kita. Semuanya hanya dalam Gaspirasi. Pastikan anda terus bersama kami untuk episod yang akan datang. Hanya di Gaspirasi, saluran 122 Astro dan MyTV. Terima kasih kepada The Waterfront Hotel kerana menaja lokasi penggambaran kami. Sampai kita berjumpa lagi. Dato' Emma say bye. Bye. Thank you for watching.